Okay, good morning, boys and girls. How are you today? So, I hope that all of you are doing fine. So, today is 16 August 2021. Today is Monday. So, for this week, we are going to move to a new chapter, which is Unit 7, Out and About. So, for the lesson today, you are going to refer your textbook, page 65, and then you are going to complete your workbook, page 52. Okay? Okay, as I told you earlier, so today we are going to move to a new chapter, new topic, which is out and about. Okay, so this one is the song. So before you read the song, I want you to, um, I want to introduce to you the vocabulary for today. Turn right, turn right. Maksud dia belok kanan. Okay, right tu maksud dia kanan. Turn left. Turn left maksud dia belok kiri. Okay. Go straight. Go straight maksud dia jalan terus atau jalan lurus. Okay. Cross the street. Cross the street maksud dia lintas jalan. Street tu jalan. Okay, last kali stop. Stop. Teacher tahu kamu semua tahu stop tu apa? Stop ialah berhenti. Okay, sekarang jom kita baca lagu kat bawah. Okay. On the street. Look to the left, look to the right, then look to the left again. What do you see? What do you see on the street? Do you see a car? No, no. Do you see a bike? No, no. Do you see anything? No, no, no. Then cross the street. Go straight, go straight. Out and about and off to school. Turn right, turn left, but don't be late. Turn right, turn left, but don't be late. Dia cakap, tengok kiri, left kan kiri tadi, tengok kanan. Kemudian tengok kiri balik. Apa yang kamu tengok? What do you see? Apa yang kamu nampak? What do you see on the street? Apa yang kamu nampak di jalan? Do you see a car? Kamu ada nampak kereta? No, no, tak ada, tak ada. Do you see a bike? Ada nampak motosikal? No, no, tak ada. Do you see anything? Ada nampak apa-apa? No, no, no. Maksud dia tak ada, tak ada, tak ada. Okay, bila dah tak ada, then cross the street, go straight, go straight. Dia kata, dah tak ada apa, barulah kamu lintas jalan. Jalan terus, jalan lurus. Okay? Kita nak pergi sekolah. Okay, turn right, maksud dia belok kanan. Turn left, belok kiri. Tapi jangan lewat ke sekolah. Don't be late. Tu maksud dia jangan lewat. Late tu maksud dia lewat. Okay, boleh faham? Lagi sekali teacher ulang. Turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri. Go straight, jalan terus, jalan lurus. Cross the street, lintas jalan. Stop, berhenti. Okay, class. After that, you are going to look at your workbook, buku kerja, page 52. Okay, so look at number 1. What do the sign says? Look and write. Okay, apakah maksud tanda-tanda tu? Okay, tadi teacher dah cakap kalau corner ke sini, apa? Okay, teacher baca yang atas. Turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri. Go straight, jalan lurus. Cross the street, lintas jalan. Stop, maksud dia berhenti. Okay, isikan. Senang je tu. Macam yang kita baca tadi. Okay, help Steve go to the cinema. Okay, tolong Steve pergi ke panggung wayang. Cinema tu panggung wayang. Okay, tengok gambar Steve kat mana. Okay, dia dah bagi anak panah dah dekat kamu. Kan, dia dah bagi anak panah. Okay, teacher bagi contoh satu. Tapi dia tak tulis. Okay, yang pertama dia mesti tengok nombor satu tu. Go straight. Okay, tu dia lah go straight. Lepas go straight, dia kena belok mana tu? Turn left. Tahu tak? Turn left. Okay, lepas turn left, dia kena turn right. Sebab dia belok kanan pula yang nombor 3 tu. Last kali, kalau ada tanda macam tu, maknanya dia kena cross the street. Okay, ikut anak panah tu saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, ini kerja kamu pada hari Isnin. Okay.
Okay, kelas. Hari ni kerja kamu pada hari Selasa. Teacher rasa teacher terus salah tulis dia punya tarikh. Bukan 19 Ogos tapi 17 Ogos. Okay, abaikan tarikh tu. Okay. Okay. So, for Tuesday, you are going to look at page, your textbook, page 66 and 67. And after that, you are going to complete the exercises on workbook page 53. Okay, abaikan tarikh tu. Okay, sepatutnya hari Selasa, 17 Ogos. Teacher buat tarikh hari Khamis, tak silap ni. Okay. Salah Okay. Tengok muka, buku teks kamu muka surat 66 dan 67. Kemudian buku kerja muka surat 53. Okay? Okay, kelas. Kita akan baca dulu. Hari ni kamu akan belajar tentang singular and plural. Apa tu singular and plural? Singular tu satu. Plural tu banyak. Kejap lagi teacher ajar kamu. Okay? Okay. So, smart kids. Okay? Kita baca dulu. Duck, horse, sheep, goats. Duck tu itik lah, kamu semua tahu. Horse, dalam gambar tu horse ialah kuda. Sheep, sheep maksud dia kambing biri-biri. Okay, macam lagu Baba Black Sheep tu. Sheep. Goat, goat maksud dia kambing. Okay, kita baca. Greg and Anna are on Uncle Sam's farm. Uncle Sam is showing the animals to the children. This is Daisy the duck and that is Henry the horse. Kita cakap Greg and Anna dekat ladang Pakcik Sam. Okay, Uncle Sam ni dia tengah tunjukkan binatang dekat anak-anak tu, dekat Greg and Anna. Dia tunjuk itik tu nama dia Daisy. This is Daisy the duck and Henry the horse. Okay, kuda tu pula nama Henry. Okay. How many horses are there on the farm, Uncle Sam? Just one, but I have got 10 ducks and 15 cows. Okay, Anna tanya, berapa ekor kuda yang ada dekat ladang Uncle Sam ni? Tu dia cakap, just one, ada satu je kuda. Tapi saya ada 10 ekor itik dan 15 ekor lembu. Okay? Do duck eat tomatoes? Of course, they love them. Dia tanya, adakah itik makan tomato? Ya, dia makan. Teacher terkeluar bahasa Penang. Mereka sangat suka makan tomato. Okay. What other animals are there on the farm? Goats and sheep. I have got 20 goats and 45 sheep. Dia cakap, Anna tanya, ada binatang apa lagi dekat ladang Pakcik Sam? Dia cakap, ada kambing dan juga kambing biri-biri. Okey, dia ada 20 ekor kambing dan 45 ekor kambing biri-biri. Okey. I make cheese with the milk. It's delicious. Look, Greg, a mouse. Where is it going? Dia cakap, Uncle Sam cakap dia buat keju, buat cheese guna susu. Sedap. Dia cakap, tiba-tiba dia tengok, ada tikus lah. Dia nak pergi mana tu? Uncle Sam, the mice love your cheese. Shoo, go away. Rupa-rupanya tikus tu nak pergi makan keju. Nak pergi makan keju Uncle Sam tadi. Jadi Uncle Sam pun halau. Shoo, go away. Okay? Okay. Kamu tengok muka surat 67. Mouse, cow, wolf. Okay, dia ada perbezaan. Macam mana kita nak kenal dia satu atau dia banyak. Selalunya kalau benda tu banyak, kalau kamu tengok dia ada tulis S, selalunya dia banyak. Tapi ada sesetengah perkataan atau sesetengah benda yang bila dia banyak, dia terus jadi perkataan lain. Kejap lagi kita tunjuk contoh. Okay, kita tengok dulu nombor 2. Read activity 1 and complete. Okay, kita baca. So, kita cari jawapan dia dekat sebelah. Okay. Greg and Anna are on Uncle Sam's farm. Dia ada dekat ladang Uncle Sam. Okay. Uncle Sam has got just one. Uncle Sam hanya ada seekor apa tadi? Kuda. Uncle Sam has got just one horse. Uncle Sam's ducks like Uncle Sam punya itik suka makan apa tadi? Tomatoes. Jadi Uncle Sam's ducks like tomatoes. Uncle Sam has got 15. Dia ada 15 apa tadi? 15 apa? Uncle Sam has got 15 cows. Lembu 20 apa?
Kita cari jawapan dia. 20 goats and 45 sheep. Okay. The ... love Uncle Sam cheese. Okay, siapa yang suka tu? The mice love Uncle Sam cheese. Lalu cerita tadi kamu tengok. Mouse, mula-mula dia cakap mouse. Okay, mouse tu untuk seekor tikus. Tapi kalau ada banyak tikus, kita panggil mice. Okay, nanti dia tunjuk table dekat kamu. Okay. Okay, kelas. Ini dia punya contoh. Singular and plural nouns. Nouns tu kata nama lah. Okay. Singular tu satu, plural tu banyak. Okay, cuba tengok. Buffalo, seekor. Tapi kalau ada banyak buffaloes, kita kena letak es. Buffaloes. Okay. Fish. Kamu tengok fish. Fish. Satu pun kita panggil fish. Banyak pun kita panggil fish. Kamu tak ada letak es, tak ada letak s. Okay, deer. Deer pun sama. Satu deer, banyak pun dia. Okay. Fox. Fox tu musang. Satu musang. Fox tu musang ke serigala? Kau pergi cari. Fox tu musang ke serigala? Okay. Teacher rasa macam musang. Kamu cari Okay. Fox, seekor. Tapi kalau ada banyak fox, kita panggil foxes. Okay. Okay. Sheep. Sheep, satu pun kita panggil sheep. Banyak kita panggil sheep juga. Dan seterusnya. Ant. Satu ekor semut kita panggil ants. Banyak semut kita panggil ants. Ada S. Dan begitulah seterusnya. Okey. Kita tunjuk contoh lagi. Okey, kamu tengok sini ya. Mango. Selalunya yang perkataan yang berakhir dengan O. Mango, tomato, buffalo, apa lagi? Potato. Okay, kalau satu, itulah ejaan dia. Tapi kalau banyak, kita kena letak ES. Cuba tengok. Mango jadi mangoes. Tomato jadi tomatoes. Buffalo jadi buffaloes. Okay, maknanya dia banyak. Kita tambah ES. Yang teacher merahkan tu. Okay. Kalau perkataan yang akhir dia X. X, box, fox. Okay, kita akan letak ES juga. Tengok jadi boxes. Foxes. Okay, ingat perkataan yang berakhir dengan O dan juga S, kalau dia banyak, kita letak ES. Kita tambah ES dekat belakang dia. Okey. Tapi kalau perkataan yang berakhir dengan LF ataupun F, wolf, thief. Kalau banyak, kita kena buang F tu, kita ganti dia dengan VES. Contohnya wolf, serigala. VES kalau banyak. Thief. Thief tu maksud dia pencuri. Tapi kalau ada banyak pencuri, kita letak thieves. Tengok kalau dia berakhir dengan F, kita buang F, kita tambah VES untuk tunjukkan dia banyak. Lebih daripada satu. Okay? Yang seterusnya, mouse, chow, baby. Kalau mouse, kita terus kena tukar. Mouse, seekor. Tapi kalau banyak, kita panggil mice. Kan dalam cerita tadi, tikus-tikus tu makan cheese Uncle Sam? Mice. Child. Child tu maksudnya seorang anak. Tapi kalau ada banyak anak, kita panggil children. Okay. Baby. Baby kalau seorang baby. Kalau ada banyak baby, kita letak dia babies. Okay. Y ni, tengok tak Y. Selalunya kalau dia banyak Y ni, kita gugurkan. Kita ganti dengan IES. Okay. Tapi ada juga perkataan yang kita tak ubah dia punya ejaan bila dia banyak. Contoh dia macam sheep. Kalau satu pun sheep, banyak pun sheep. Fish. Satu fish, banyak pun fish. Kamu tak letak fishes, salah. Kalau apa lagi? Deer. Deer, rusa. Satu deer, banyak pun deer. Tetapi ada juga perkataan, contoh dia macam duck. Duck, seekor. Tapi kalau ducks, maknanya banyak. Cow. Cow pun seekor. Tapi kalau banyak, kita letak cows. Jadi kamu kena ingat kalau benda yang berakhir dengan O dan S, kita kena tambah ES. Kalau benda berakhir dengan F, kita kena tambah VES. Okey, jadi kamu kena ingat perkataan mana yang kamu kena letak S, perkataan mana yang kamu kena tukar terus ejaan dia. Okey, ingat sheep satu, dua pun sheep. Tak ada kamu tambah S, salah Fish satu. Kalau banyak fish pun kita eja satu, tak ada fish. Ada S tak ada Okey. Okey. Lepas tu teacher nak kamu tengok buku kerja kamu ke surat 53. Okey, look and write. Then write the plurals. Maksudnya tengok dan jawab dan tulis. Kemudian tuliskan dia punya
perkataan bila dia banyak. Okey, contohnya cow. Yang pertama cow, lembu. Satu cow lah, kalau banyak cows. Betul? Duck. Duck satu, kalau banyak duck panggil ducks. Dan seterusnya. Jangan lupa kalau nombor 5 tu sheep. Sheep. Kalau satu sheep, kalau banyak pun sheep. Nombor 6. Satu mice. Satu mouse. Kalau banyak mice. Okay, number 7. Wolf. Satu wolf. W-O-L-F. Kalau banyak F tu kita kena buang. Kita jadi W-O-R-V-E-S. Okay, ni teacher dah terang dekat yang slide tadi. Okay. Okay, tengok yang bawah. What animals can you see? Find and color, then write. Okay, macam ni ya. Tengok dalam gambar tu, ada gambar apa? Ada gambar, gambar haiwan apa? Okey, contohnya, there is one cow. Ada seekor lembu. Kamu warnakan lembu. Okey, contohnya duck. Okey, teacher nampak ada duck. Okey, kamu kira dulu duck ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ducks. Okey, there are 5 ducks. Ada 5 ekor itik. Ingat there is untuk kalau kamu jumpa satu je. There are kamu guna kalau kamu jumpa binatang tu banyak. Contoh dia kamu tengok ada goat. Ada berapa goat? There are 3 goats. Pandai-pandai lah kamu tengok. Ada 3 ke? Kamu tengok lagi ada haiwan apa. Okey? Ini kerja kamu untuk hari Selasa. Okey, ni seterusnya kerja kamu pada hari Khamis. Teacher tukar tadi yang itu dengan yang ni. Okay, kita tengok apa kamu nak buat pada hari Khamis. Okey, kamu kena tengok buku teks kamu muka surat 68. Okey. Kamu akan belajar tentang rules. Rules tu apa? Rules tu maksudnya undang-undang ataupun peraturan. Okay, kalau kamu pergi sekolah pun ada peraturan kan? Kita panggil rules and regulation. Maksudnya ada undang-undang. Okay, kita baca dulu. Throw rubbish in the rubbish bin. Maksudnya buang sampah ke dalam tong sampah. Okay. Mobile phone. Okay, turn off mobile phone tu maksud dia apa? Handphone lah kan. Be quiet. Maksud dia tolong diam. Library. Maksud dia perpustakaan. Museum. Maksud dia museum. Swimming pool. Maksud dia kolam renang. Okay, kita baca ke bawah. Kita tengok number 1, 2, 3, 4 lah kita baca. Okay. Rules and rules. You follow rules. There are rules where we go, at home, in class, and the places we visit. Here are some rules for different places. Dia cakap, peraturan. Adakah kamu mengikut peraturan? Okey, terdapat peraturan di mana-mana saja kita pergi. Okey, dekat rumah, dekat dalam kelas ataupun tempat-tempat yang kita lawat. Okey. Sekarang mari kita baca undang-undang atau peraturan di tempat yang berbeza. Okey, number 1. Don't talk. Turn off your mobile phones. Throw rubbish in the rubbish bin. Selalunya kamu tak boleh bercakap dekat mana? Kat mana? Dekat cinema kan? Tu gambar cinema tu nombor 1, jawapannya B. Mana boleh cakap dalam panggung wayang? Kita tak tengok cerita, bukannya kita nak cakap dengan kawan. Okay. Tu. Read quietly. Don't eat or drink. Okay. Dalam gambar tu kat mana yang selalunya kamu baca dengan senyap? Mestilah dekat library. Jangan makan dan jangan minum. Okay. Have a shower before swimming. Don't run. Mandi dulu sebelum berenang. Jangan lari sebab licin. Mestilah dekat swimming pool, kat kolam renang. Okay. Don't touch the paintings. Don't take photos. Okay. Jangan kita pegang lukisan tu. Jangan juga ambil gambar. Okay. Itu mesti dekat mana? Kat museum. Kalau kamu tengok muka surat 69. Be quiet. Tolong diam. Don't take photos. Maksud dia jangan ambil gambar. Don't tu ialah singkatan bagi do not. Jangan. Okay? Okay, nombor 2 kamu tak payah buat. Kita tengok nombor 3. Look at the activity 2 and write. Use don't where necessary. Okay, dia kata tengok kat activity 2. Okay, tuliskan don't sekiranya perlu. Contoh dia number 1 lah. Kita buat number 1 je. Okay. Don't eat in class. Maksudnya jangan makan dalam kelas. Okay, itulah contoh dia rules dia. Okay, B. Throw
rubbish in the rubbish bin. Maksudnya buang sampah di dalam tong sampah. Okay, in hospital, be quiet in the hospital. Okay, ataupun don't take photos in the hospital pun boleh. Okay, turn off your mobile phone in the cinema. Okay, don't take photos in the museum. Okay, itu contoh lah. Okay, sekarang kita tengok apa yang kamu kena buat. Okay, tengok buku kamu ke surat 54. Okay, our world. Where can you see these rules? Read and tick the place. Okay, dia kata kat mana kamu boleh jumpa jumpa peraturan ni. Okay, tengok gambar dan kita tandakan. Okay, contohnya nombor 1, be quiet. Selalunya kamu kena senyap dekat mana? Dekat hospital kan? Kamu tick A. Kalau kamu rasa dekat library, nombor 2 tu gambar apa? Museum pun kamu kena senyap kan? Letaklah, kamu boleh pilih jawapan daripada 1. Okay, don't touch the paintings. Okay, don't touch the painting tu maksudnya jangan sentuh lukisan. Selalunya lukisan dekat mana? Mesti dekat museum. Okay, dan buat sampai nombor 5. Okay? Okay, nombor 2. Write 3 rules for your bedroom. Okay, maksud dia tulis 3 undang-undang atau peraturan dalam bilik kamu. Contoh dia, don't eat or drink. Maksud dia tak boleh makan atau minum dalam bilik saya. Lagi, apa lagi? Don't run. Tak boleh lari dalam bilik saya. Ataupun be quiet dalam bilik saya. Itu ikut sendiri. Kamu punya, ikut suka kamu lah bilik kamu. Okay? Boleh faham tak? Okay, itu je kerja kamu pada hari Khamis. Jadi, tolong lengkapkan ketiga-tiga tugas yang cikgu bagi. Boleh hantar semua ikut hari dia ataupun kamu nak hantar semua hari Khamis pun boleh. Yang penting hantar. Okay, itu saja. Kalau ada masalah boleh tanya teacher ya. Boleh tanya teacher macam mana nak buat atau kamu tak faham. Okay, thank you.